السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan bicarakan berkenaan dengan hukum menggunakan bekas. Hukum menggunakan bekas daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji yang berdasarkan kepada cara ataupun mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagi sesiapa yang ada buku tersebut, kalau buku saya ni 46, muka surat 46, hukum menggunakan bekas. Apa yang dimaksudkan sebagai bekas? Bekas ialah mana-mana alat yang digunakan untuk mengisi air ataupun cecair, sebagaimana yang kita akan bincangkan nanti. Dan bekas ini juga nanti kita akan masukkan satu perbincangan sama ada hadis-hadis yang kita akan bincangkan ini dia hanya khusus kepada bekas minuman, bekas makanan, bekas menggunakan untuk mengambil wuduk, untuk kita basuh dan sebagainya, ataupun dia juga merangkumi kepada alat-alat lain, Baik, kalau tuan-tuan tengok, dia ada yang pertamanya tajuk bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Mungkin itu kecil sedikit kalau tuan-tuan nak tengok. Yang kedua, menggunakan bekas yang ditampal dengan emas ataupun perak. Sebab dia ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi dia pernah menggunakan bekas, dan bekas tu dia merekah. Dia merekah, dan rekahan itu ditampal dengan bahan-bahan seperti emas ataupun perak. Itu kita akan bincang berkenaan dengan tajuk itu. Yang ketiganya ialah bekas yang dibuat daripada bahan bernilai. Macam mana pula bekas kalau emas dan perak ni diharamkan? Jadi macam mana pula bekas yang mana dibuat daripada barang yang lebih mahal daripada emas dan perak? Itu ada ikhtilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang bagaimana hukum, bagaimana nas itu. Kemudiannya para ulama dia buat kesimpulan sama ada dia khusus kepada emas dan perak, ataupun maksud di situ ialah dia merangkumi semua bekas yang dibuat daripada barang-barang yang mahal. Dan akhir sekali ialah bekas yang digunakan oleh orang non-Muslim, orang kafir. Apakah kita boleh menggunakan bekas yang digunakan oleh orang-orang kafir? Dan nanti kita akan tengok bagaimana beberapa peristiwa di Khaybar dan sebagainya, yang mana Nabi sendiri dan para sahabat pernah menggunakan bekas orang kafir. Jadi adakah keizinan itu dengan syarat-syarat tertentu atau bagaimana? Baik. Yang pertama kita baca pada tajuk, iaitu bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Haram menggunakan bekas daripada emas dan perak. Haram menggunakan bekas daripada emas dan perak kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih,
Kalau tuan-tuan dalam kitab tu dia disebut hadis muttafaqun alaih, hadis daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala talbasul harira walad dibaj. Baik. Nabi kata wala talbasu, jangan kamu pakai apa dia, al-harir. Al-harir ni sutra, jangan pakai sutra. Walad dibaj. Dibaj ni satu jenis pakaian hak kain dia halus. Kalau tuan-tuan rajin pergi ke Timur Tengah, antara dibaj yang terkenalnya dibaj daripada Oman. Ni kain-kain hak kata halus, yang lembut. Kalau orang perempuan, ni sesuai lah kan, kain sutra, dibaj dan sebagainya. Baik. Wala talbasul harir walad dibaj, jangan kamu pakai sutra dan juga dibaj. Wala tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah, dan jangan kamu minum menggunakan bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Nabi larang, jangan minum guna bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Lepas tu Nabi kata wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kamu makan menggunakan pinggan-pinggan yang dibuat daripada dia. Pinggan pun tak boleh daripada emas dan perak, tak boleh. Kemudian Nabi sebut fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Sesungguhnya semuanya itu untuk mereka, yakni untuk orang-orang kafir. Lahum itu maksud dia, lahum bagi mereka orang-orang kafir, fid dunya walana fil akhirah, dan bagi kami ini dan bagi kita semua ini habuan kita di hari akhirat. Baik, ini adalah hadis kecil sangat kot. Saya cuba besarkan sebab mungkin ramai di kalangan tuan-tuan yang tak bawa kitab. Itu biasa kan. sebab tuan-tuan pun apa ni, kalau tuan-tuan biasakan tengok, nanti tuan-tuan tuan-tuan akan bila kita biasa tengok hadis, bila mata kita tengok tu, dia akan memudahkan kefahaman. Dia ni hadis lain sikit. Tak apalah, dia lebih kurang je. Baik. Ini adalah hadis yang kita baca daripada kitab Fiqh Manhaji yang dikarang oleh yang ditulis berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dia kata apa di situ? Di bawah tu huraian dia kata menggunakannya untuk makan dan minum, dia kata dikiaskan kepada semua bentuk penggunaan yang lain dari segi pengharaman. Maksud dia, hadis ni cerita bab makan, bab minum. Bab makan dan bab minum. Tapi di sini dia kata bahawa dikiaskan untuk penggunaan yang lain juga. Dan pengharaman ini meliputi kaum lelaki dan kaum perempuan. Kaum lelaki dan kaum perempuan. Baik, hukum mengambilnya. Mana ambil apa? Ambil bekas yang dibuat daripada benda-benda ni, dia kata sebagai perhiasan ataupun yang seumpama dengannya, dia kata adalah sama dengan hukum menggunakannya. Maknanya kalau kita kata okey ustaz, dalam ni dia kata guna tak boleh. Guna tak boleh. Macam mana pula kalau kita ambil barang tu, kita letak dalam almari sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Maka dalam kitab kita ni dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Oleh sebab itu dia kata, oleh itu selagi mana menggunakannya tidak diharuskan, maka selagi itu tidak harus mengambilnya. Yang ni kalau tuan-tuan nak pegang pendapat Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Bura dan sebagainya ni, semua barang hak perhiasan yang kita simpan dalam almari yang dibuat daripada emas dengan perak, tuan-tuan kena bagi kat saya. Kalau nak pegang kitab ni, kalau tuan-tuan nak pegang kitab ni. Baik. Sebenarnya muslimin muslimat sekalian, para ulama dia berbeza pendapat tentang hal ni. Para ulama dia berbeza pendapat tentang hal ni. Antaranya, kalau tuan-tuan tengok antara Asy-Syaukani, tuan-tuan tengok
misalnya dalam Subulus Salam, Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, tuan-tuan tengok dalam kitab Fathul Bari, tiga rujukan ini tuan-tuan boleh tengok bahawa sebenarnya para ulama berbeza pendapat tentang masalah ni. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Dalam Fathul Bari, siapa yang karang Fathul Bari? Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan? Kalau tuan-tuan tengok senarai ulama Syafi'i, antara senarai ulama Syafi'i, Imam Ibnu Hajar salah seorang daripada dia. Imam Ibnu Hajar, pengarang kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar kata dalil ini, dia kata diluaskan, merangkumi kepada semua bekas. Bukan sahaja soal bab makan minum, kita tak boleh guna cawan atau gelas yang dibuat daripada emas ataupun perak. Bukan sahaja tak boleh guna cebok yang dibuat daripada emas dan perak untuk ambil wuduk, tapi dia kata semua barang, dia kata adalah haram kita guna. Haram kita guna. Maksudnya, katalah tuan-tuan buat rumah baru, tuan-tuan buat kepala pipe dekat sinki dekat dapur tu, sebab nak bagi nampak mewah, tuan-tuan bubuk kepala pipe yang dibuat daripada emas, maka hukum dia juga adalah haram berdasarkan kepada pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari. Sebab apa? Sebab Imam Ibnu Hajar dia guna cara yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh tok guru dia Imam Syafi'i, yang mana satu-satu dalil itu dia tak khususkan dalil itu kepada apa yang ada, kepada zahir nas. Tak, dia luaskan, maksud dia itu merangkumi semua benda. Itu cara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tuan-tuan, dalam kitab Fathul Bari. Dalam Subulus Salam, dalam Nailul Autar, dia lain. Asy-Syaukani umpamanya dalam Nailul Autar, dia kata bahawa hadis ni, dia kata, dan juga hadis-hadis yang tuan-tuan boleh tengok pada skrin itu, dia kata bahawa hadis itu, dia kata kita tak boleh nak haramkan benda lain yang tidak disebut oleh nas. Tak boleh, dia kata. Kalau nas kata yang haram tu ialah bekas makanan, sebab dalam hadis ni disebut dengan jelas, wala tashrabu, jangan kamu minum. Jadi hak Nabi larangnya minum dalam bekas yang dibuat daripada benda tu. Lepas tu Nabi kata wala ta'kulu, jangan kamu makan daripada bekas tu. Maka Asy-Syaukani umpamanya dia mengatakan bahawa hadis ni kita tak boleh luaskan dia. Kita hanya kena pakai zahir nas tersebut. Apa yang Nabi sebut setakat tu. Itu cara Imam Asy-Syaukani. Baik. Jadi muslimin-muslimat sekalian, maka kita dapati bagaimana para ulama sebenarnya berbeza pendapat. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, kita nak pakai hak mana ustaz? Saya ulang balik hak kita duk pegang selama ni. Apa dia? Apa dia? Bila ada perbezaan pendapat, apa yang terbaik jika tuan-tuan nak cari takwa? Kalau nak cari takwa, nak cari kelebihan di sisi Allah Ta'ala, apa yang paling baik? Al-khuruj minal ikhtilaf atau minal khilaf mustahab. Keluar atau kita mengelak, kan, kita jangan terlibat dengan benda khilaf ni, itu lebih baik, itu lebih disukai. Itu yang paling baik. Tapi mungkin ada di antara kita kata, ustaz saya ada ginilah, ada masalah gini apa semua. Kalau macam tu tak jadi masalah, kita berlapang dada dalam perkara yang para ulama sendiri tak boleh sepakat. Cuma nak tanyalah, apa yang terpaksa sampai mesti pakai bekas daripada emas ni? Kan? Apa yang terpaksa tu? Kalau ada yang terpaksa, ada yang darurat, yang kita memang tak boleh nak elak, tu cerita lain. Kan? Itu cerita lain. Ataupun tidak sampai tahap darurat, tapi ada keperluan. Maknanya kalau kita tak pakai tu boleh, cuma jadi susah. Maka yang tu kita berlapang dada, kita tak jadi masalah, sebab Asy-Syaukani dia berpegang bahawa itu pengharaman itu hanya dalam soal ini. Cuma para ulama ni tuan-tuan sekalian, mereka berbincang tentang kenapa pengharaman ini dibuat. Kenapa pengharaman ini dibuat sehingga Imam Ibnu Hajar kata dia merangkumi semua barang lain.
Bukan saja minum, bukan saja makan, pinggang mangkuk dan sebagainya, tapi semua benda. Tali pinggang, tak? Tali pinggang, kepala tali pinggang dibuat daripada perak, dibuat daripada emas pun dia kata haram. Dia kata walaupun hadis ni kata dia menyebut hanya emas dan perak, tapi kalau ada barang lain yang lebih mahal daripada emas dan perak, dia kata itu juga haram hukum dia. Baik, Imam Ibn Hajar kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata kerana illah dia kerana adalah kesombongan, keangkuhan. Dalil dia apa tuan-tuan? Dalil dia apa? Dia kata kita tengok kepada perkataan yang Nabi guna. Fa innaha lahum fid dunya. Fa innaha lahum fid dunya. Benda tu lahum, bagi mereka. Bagi siapa dia? Bagi orang kafir. Apa maksud bagi orang kafir? Orang kafir itu adalah dia melambang kepada kesombongan, keangkuhan dia kerana keengganan mereka untuk menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, Nabi kata walana fil akhirah, bagi kita di hari akhirat kita dapat benda ni. Sebab itu Imam Ibn Hajar tuan-tuan sekalian dia kata bahawa yang dikatakan yang duduk dalam neraka ni tuan-tuan sekalian bukan sahaja sebab orang kafir tu dia enggan, bukan sahaja dia enggan untuk beriman kepada Allah, tapi kerana dia enggan solat, dia enggan puasa dan sebagainya. Sebab tu para ulama tuan-tuan sekalian mereka berbeza pendapat tentang masalah semayang ni wajib ke tak wajib kepada orang kafir. Yang kita duduk mengaji dekat kampung selama ni apa dia? Semayang hanya wajib untuk orang Islam. Kan? Semayang hanya wajib untuk orang Islam. Orang bukan Islam dia tak wajib. Sebab dia bukan Islam. Tapi tuan-tuan kena ingat bahawa bukan satu pendapat itu sahaja. Sebenarnya para ulama sendiri mempunyai pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa antara sebab mereka diseksa bukan sahaja kerana keengganan mereka untuk menerima Islam, tapi kerana mereka tidak menunaikan ibadat-ibadat lain yang disyariatkan kepada kita orang Islam. Maka ada pendapat yang kedua mengatakan bahawa mereka wajib menunaikan solat, mereka wajib menunaikan zakat. Jadi atas dosa mereka tak semayang, dosa mereka tak menunaikan zakat, tak puasa dan sebagainya, itu adalah tambahan kepada dosa mereka yang enggan mengucap dua kalimah syahadah, yang enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi illah dia ialah kesombongan. Tak? Illah dia ialah kesombongan. Sombong ni apa dia? Iaitu dia enggan menerima kebenaran. Tak? Dia enggan menerima kebenaran. Macam yang duk heboh hari ni, tuan-tuan sekalian, ada satu undang-undang baru pula yang nak diperkenalkan. Ini contoh kesombongan. Apa dia? Ajaran Nabi apa dia tuan-tuan? Semua orang tahu ajaran Nabi, bila anak tu umur 7 tahun, kita suruh dia semayang. Bila umur dia 10 tahun, dia tak mau semayang, kita pukul dia. Apa lagi sunnah Nabi tuan-tuan? Antara sunnah Nabinya ialah gantung rotan dekat dinding rumah. Kan? Pasal apa? Supaya penghuni rumah itu mengetahui bahawa dalam rumah ni ada disiplin. Baik, muslimin muslimat sekalian, tiba-tiba kita akur kepada benda lain. Kita akur kepada benda lain. Kita akur kepada apa dia? Kita akur kepada apa yang dipanggil sebagai Children's Rights Convention. Convention hak apa dia? Hak kanak-kanak, hak asasi kanak-kanak di bawah PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Apa dia tuan-tuan sekalian? Iaitu mereka ni tak boleh dipukul. Corporal punishment. Corporal punishment ni tak dibenarkan mengikut persetujuan yang kita panggil CRC. Tak boleh. Corporal punishment. Sebab itu di negara Eropah tuan-tuan sekalian, negara Eropah yang bersetuju dengan restrain, dengan larangan kepada penggunaan corporal punishment ini, pukul, sentuh, menyakitkan kulit apa semua ni, kita dapati bahawa mereka lakukan itu kerana mereka patuh kepada CRC. Baik, kalau tuan-tuan tengok hak asas apa ni yang disebut sebagai akta, yang disebut sebagai Children's Act, Akta Kanak-Kanak 2001 dalam negara kita, kalau tuan-tuan tengok, kita dapati bahawa dia ada beberapa perkara yang
yang menimbulkan masalah. Yang menimbulkan masalah. Kecil sangat kot. Nampak? Tak? Tak nampak, tak apalah. Dia sebab apa dia kecil? Oh, okey. Tak apa. Kalau macam tak apa. Tak apalah. Tuan-tuan sekalian, ini yang menjadi masalah. Kalau tuan-tuan tengok, Akta Kanak-Kanak dalam negara kita ni, ini Akta Kanak-Kanak tahun 2001. Yang mereka akan bentangkan di parlimen nanti, dia akan buat perubahan kepada Akta Kanak-Kanak 2001. Mereka akan buat perubahan. Tapi yang saya nak point out kepada tuan-tuan, yang menteri itu sebut sebagaimana yang dilaporkan oleh media, antaranya ialah Seksyen 31. Seksyen 31 yang disebut sebagai penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak. Pendedahan tu maknanya expose, mendedahkan kanak-kanak kepada bahaya. Baik, kalau mengikut Seksyen 31(1) tu dia kata, mana-mana orang yang merupakan orang yang mempunyai pemeliharaan seorang kanak-kanak, ni bahasa undang-undang ni, faham ke tak tahu. Maksud dia, siapa yang pelihara budak, tu senang. Nah, siapa yang pelihara kanak-kanak, tak kira lah ayah dia ke, mak dia ke, tok dia, nenek dia, ataupun ayah angkat dia ataupun mak angkat, tak kira siapa yang jaga budak tu. Itu maksud dia dengan bahasa yang mudah. Dia kata siapa yang jaga budak ni, dia kata yang menganiayai, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin akan menyebabkan mengalami kecederaan fizikal atau emosi. Tak cedera dari segi fizikal, tapi emosi dia terganggu, atau yang menyebabkan atau membenarkannya dianiayai, diabaikan, dibuang atau didedahkan sedemikian. Ni bahasa undang-undang ni, semua pakat pening. Baik. Atau yang menganiayai dari segi seks kanak-kanak itu, atau yang menyebabkan atau membenarkannya dianiaya sedemikian. Jadi lupakanlah cerita tu. Tak, sebab payah sangat nak faham. Tapi nak ceritanya, kalau buat nyaya, dia kata apa jadi? Itu dikira sebagai satu kesalahan. Sebagai satu kesalahan, bila disabitkan, boleh kena denda. Denda berapa? RM20,000. RM20,000. Ni masalah dia, tuan-tuan. Tuan-tuan naik motosikal, naik kereta, tak ada lesen, kena denda berapa? Adalah berapa ratus tak? Berapa ratus. Ni silap-silap gaya, dia boleh pergi sampai maksimum RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh tak lebih 10 tahun. Maksimum 10 tahun. Baik, tuan-tuan sekalian, apa masalah dia? Masalah dia yang pertamanya, tuan-tuan, Quran kata apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Tuan ingat ada ayat tu? Kan? Tafsir Imam Ibn Katsir dia cerita apa? Dan Ali bin Hatim kata apa, tuan-tuan? Dia kata bila masa pula puak-puak Kristian kami zaman dulu, masa kami sebelum Islam ni, bila pula kami masa tu duk pergi menyembah padri kami, tak pernah sembah. Kenapa Allah Ta'ala kata kami pergi sembah? Kami tak pernah sembah. Dia kata kami tak pernah menjadikan padri sebagai Tuhan. Dia kata, ayat tu kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadikan padri, pendeta, rahib apa semua sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi sahabat ni kata, masa aku Kristian dulu, sebelum aku masuk Islam, aku tak pernah tengok pun puak-puak Nasara ni, puak-puak Nasrani Kristian ni yang menyembah padri, tok imam, tok lebay dia ni. Tak pernah, dia kata. Kenapa pula Quran kata mempertuhankan mereka? Maka disitulah penjelasan yang diberikan kepada kita bahawa yang dikatakan bertuhankan kepada padri apa semua ni ialah kerana hukum Allah Ta'ala tu dia pergi ubah hukum Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dia ada dua makna. Makna yang pertama, hak haram dia kata tidak haram, dia kata halal. Ataupun yang halal dia kata tidak halal, dia kata haram. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ialah hak haram dia pergi buat, hak halal dia larang orang jangan buat.
Tuan-tuan nampak tak? Jadi consequences dia, akibat dia yang pertamanya, muslimin muslimat sekalian, ialah benda yang Nabi suruh kita buat, benda yang Nabi syariatkan, yang asyari', yang Tuhan syariatkan kepada kita melalui Rasulnya, dia suruh kita buat, tiba-tiba kita larang benda tu. Dan kita jadikan itu sebagai satu jenayah. Benda hak sunnah Nabi tu kita jadikan sebagai satu jenayah. Soalannya, boleh ke tak boleh? Sudah tentu tak boleh. Sebab dia adalah benda yang diajarkan oleh Nabi, cara untuk kita didik anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, sebelum kita nak implement benda ni, dan kita harap pembentangan ini kemudiannya mendapat feedback yang akan menggagalkan dia, ataupun dia akan buat satu kita kata pindaan yang sesuai. Yang kedua, dia kena tengok apa yang berlaku di negara yang mengamalkan benda ni. Kena tengok apa dia yang berlaku sekarang, negara yang mengamalkan benda ni. Saya tak boleh cerita negara lain sebab saya tak tengok sendiri. Tapi kalau di England, tuan-tuan sekalian, antara benda yang kita boleh tengok ialah bagaimana sekolah sukar untuk kawal akhlak budak-budak. Pasal apa? Sebab nak jentik pun tak boleh. Dia bukan setakat nak jentik. Tuan-tuan tunjuk rotan pun, dengan ancaman bahawa nak pukul pun, itu dikira sebagai satu jenayah. Saya akui bahawa di sana dia ada cara yang bagus. Tapi cara yang bagus ni dia sesuai untuk kanak-kanak yang bagus. Betul tak? Contohnya, kalau budak tu dia tak mau buat homework, kita kata kat dia, kamu tak buat homework, kamu tak boleh pergi main 3 hari. Ada kanak-kanak yang berkesan cara macam tu, kan? Ada kanak-kanak, anak kita berkesan cara macam tu. Tapi kita juga setuju bahawa ada budak lain, cara lembut dia tak jadi. Cara lembut tak jadi, dia mesti menggunakan cara kekerasan, kena rotan, ataupun ancam untuk rotan. Barulah itu akan berhasil untuk takdik budak-budak yang macam ni. Jadi muslimin muslimat sekalian, apa yang berlaku sekarang, kita dapati bagaimana mereka tidak dapat dikawal. Tak dapat dikawal. Dalam satu siaran televisyen, tuan-tuan sekalian, di England, ada wartawan tanya kepada satu orang perempuan, kenapa dia masuk Islam? Kenapa dia masuk Islam? Dia kata, bila dia banding akhlak budak-budak kanak-kanak Islam ni dengan kanak-kanak di kalangan masyarakat Inggeris, dia kata akhlak budak Islam ni dia lebih baik. Wartawan tanya dia, apa dia contoh yang budak ni lebih baik? Dia jawab, antaranya ialah dia tengok kalau kanak-kanak Islam ni, kalau dia bercakap dengan mak dengan ayah dia, dia cakap elok. Satu. Yang kedua, dia kata bila budak ni dia cakap dengan mak dengan ayah dia, dia tak panggil nama. Dia panggil ayah, dia panggil mak. Sedangkan orang putih, tuan-tuan tengok dia panggil apa? Dia sebut nama, dia panggil nama. Tuan-tuan tengok berita hari ni ke semalam, di satu negeri ada orang bukan Islam hantar anak dia dekat pasti. Orang bukan Islam hantar anak dia dekat pasti. Ditanya sebab apa? Kan? Sebab apa? Dia kata sebab dia dah try dah hantar anak dia ni pergi ke prasekolah tempat lain. Dia kata anak dia teruk, dia kata budak tempat lain pun teruk dari segi akhlak dia. Tapi dia tengok budak-budak pasti ni, budak-budak kanak-kanak Islam ni, dia kata akhlak dia dengan mak dengan ayah dia lain. Cara bercakap dengan mak ayah dia lain. Jadi muslimin muslimat sekalian, antara elemen yang ada ciri, karakteristik yang ada di dalam pendidikan Islam apa dia? Watan. Tidak? Tapi saya juga setuju bahawa pendidikan Islam ni juga, tuan-tuan sekalian, dilarang kita menganiayai kanak-kanak. Hukum dia haram. Kita buat zalim kepada kanak-kanak, hukum dia haram. Maka sebab itu kita kata bahawa undang-undang ni bukan kita suruh dia buang semua, bukan. Tapi undang-undang ni dia kena specify apa yang boleh, apa yang tak boleh. Antaranya yang boleh sebagaimana yang Nabi ajar. Rotan boleh. Tapi rotan tadi dia kena ada syarat.
Tak boleh rotan yang menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak. Yang tu kita setuju. Rotan sekadar nak bagi dia takut, itu sahaja. Supaya dia boleh semayang, dia boleh buat homework, dia boleh pergi sekolah, dia tinggal perangai buruk dan sebagainya, sekadar itu. Tapi kalau kita rotan dia sampai mandi seminggu pun sakit, yang tu mak dengan ayah saya sokong kena hukum mengikut undang-undang. Sebab itu dah dinamakan sebagai menzalimi anak sendiri. Ayah yang tumbuk anak dia sampai patah hidung, yang tu kena hukum, tuan-tuan sekalian, mengikut undang-undang. Yang tu kita setuju. Sebab Islam tak pernah mengajar kita menzalimi kanak-kanak. Itu adalah amanah Allah Ta'ala. Tapi kita nak buat macam mana, tuan-tuan? Menteri yang bercakap tu pun kening dia lukis. Ni masalah. Kita nak bagi dia faham tentang sunnah Nabi, payah, tuan-tuan. Benda paling basic pun dia tak selesai lagi. Muslimat kita main malam ni ada lukis kening ada? Tak ada. Kan pasal apa? Sebab semua orang tahu, well known, semua orang tahu benda tu, bahawa ianya tak dibenarkan. Kecuali keadaan tertentu sangat-sangat sahaja yang boleh. Tak. Kau nak tahu masa bila boleh lukis? Tak mau tahu? Nak tahu? Tak, bila masa boleh lukis? Contohnya kening kita tu kalau suami tengok teruk sangat. Tak. Kita lahir-lahir atas dunia, umur dah 25, kahwin dengan suami kita, kening kita ni licin, tak ada apa kat sini dah. Suami tengok pun kata, aku tengok ke hang ni. Aku tengok ke hang ni masalah ni, dia kata. Masa tu lukis lah pasal apa dah tak ada, kan? Tak ada. Ataupun bentuk kening kita pelik sangat. Pelik macam mana? Saya pun nak cerita pun payah juga. Katalah kening bentuk macam hantu, dia straight lagu tu. Dia naik lagu tu, kening tu. Maknanya bukan sahaja suami kita yang tak selera tengok kita, anak kita pun takut. Lampu tutup, dia tengok mak baru keluar pakai tudung putih, tu dia terkejut anak. Pasal apa? Tu kening mak lagu tu. Boleh kita cukur kening tu sebab bentuk dia pelik, kita buat bagi normal, kan? Bagi normal. Yang tu boleh, yang tu dibenarkan. Saya cerita ni bukan bab kening, tuan-tuan, tapi satu bab lain, tapi dekat-dekat dengan kening juga. Ada anak guam saya, dia kena breast cancer. Breast cancer tuan-tuan tahu apa dia, kan? Orang tu bedu tak tahu breast cancer teruk, kan? Kanser payudara, kan? Kanser payudara. Jadi dia kena buang lah, kan? Untuk rawatan tu antaranya dia kena buang lah payudara dia. Jadi macam-macam rawatan apa sebagaimana yang kaum wanita pun tahu. Antara rawatan dia tu akhirnya menyebabkan rambut dia gugur. Botok. Dia datang pejabat saya macam-macam masalah tu, macam-macam masalah rumah tangganya, masalah suaminya, macam-macam. Minta maaf lah saya cerita. Suami ni pun satu bab, isteri sakit lagu tu pun dia nak juga tu. Kita pun tak tahulah, tuan-tuan. Isteri duk menderita sakitnya apa semua, bawa balik hospital tu. Malam tu suami ni jenis kita kata tak ada hati perut. Baik, tuan-tuan sekalian. Jadi tak apalah yang tu. Itu satu bab, dia duk cerita, duk menangis apa semua, tuan-tuan. Jadi dia kata masalahnya ialah rambut dia gugur, kan? Jadi botak, dia kata. Dia kata hak dia paling sedih sekali, dia kata yang dia paling sedih sekali, yang dia rasa dia tak mampu nak teruskan kehidupan ni, apa dia, tuan-tuan? Antaranya ialah dia kata kadang-kadang anak dia ataupun anak saudara dia tengok dia dengan botak, dia tengah sapu sampah dalam rumah ni, terkejut. Macam tengok hantu, dia kata. Anak ni dengan anak saudara ni. Jadi dia tanya boleh dia letak rambut palsu. Kan? Letak rambut palsu. Sebab apa? Sebab anak ataupun anak saudara apa yang duduk dalam rumah dia tengok ni, dia terkejut. Saya kata tu tak ada masalah, sebab itu adalah satu keadaan yang luar daripada biasa. Luar daripada biasa sehingga menyebabkan ketakutan kepada anak-anak kecil kita apa semua. Yang tu cerita lain. Dia sama, tuan-tuan, kening ni apa semua. Benda-benda macam tu boleh.
Kan, benda-benda macam tu boleh kita lukis dan sebagainya, sebab kening asal yang kita ada tu dia pelik sangat. Yang tu dibenarkan. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebab tu kita kata bahawa benda ni bukanlah salah 100%, tetapi dia kena ubah supaya sesuai dengan ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, yang kedua ialah bekas yang ditampal dengan emas ataupun perak. Bekas yang ditampal dengan emas ataupun perak. Dalam kitab kita ni dia kata haram menggunakan bekas yang ditampal dengan emas secara mutlak, sama ada sedikit ataupun banyak. Dia kata haram secara mutlak. Jikalau tampalan itu, dia kata jikalau tampalan itu daripada perak, hukumnya adalah seperti berikut. Macam mana? Kalau sedikit, tampalan itu sedikit dan bukan untuk perhiasan, maka hukumnya harus. Ada bekas, dia bocor atau dia merekah, dan tampalan itu sikit, sekadar nak tutup lubang atau hak rekahan yang ada tadi, dan tujuan dia bukan untuk perhiasan, maka hukumnya adalah harus. Tuan-tuan faham maksud dia apa? Tampalan tu sikit, bukan untuk perhiasan. Baik. Yang kedua, kalau banyak dan tujuan perhiasan, maka hukumnya adalah haram. Banyak tujuan untuk perhiasan. Contoh lagu ni tuan-tuan, bekas tuan-tuan yang ada tu dia merekah. Tuan-tuan duk tengok, buruk kan rekahan tu. Kalau kita tampal macam tu dengan emas contohnya ataupun dengan perak, nampak buruk juga kan? Nampak buruk juga. Jadi kita berdapat satu idea. Dapat satu idea, kita pergi buat bunga. Kan? Kita tampal tu sambil-sambil kita hias benda tu. Sekarang kan macam-macam bekas. Dia buat macam ada akar lah. Kan? Dia buat macam dahan, ranting apa semua. Dia ukir balik. Jadi rekahan tadi tersembunyi di sebalik lukisan kita yang menggunakan emas dan perak tadi. Maka kuantiti yang kita gunakan tu banyak. Kan? Kuantiti yang kita gunakan tu banyak. Dan kita lukis dia. Maknanya kita buat jadikan perhiasan. Asal dia rekahan. Tapi kita buat perhiasan. Maka hukum dia adalah haram. Baik. Yang ketiga dia kata, jika banyak kerana keperluan atau sedikit untuk tujuan perhiasan, maka hukumnya adalah makruh. Maka hukumnya adalah makruh. Kalau banyak kerana keperluan atau sedikit, kita buat tu banyak. Situ berlubang sini berkah apa semua, tapi keperluan. Dia kata boleh tapi makruh, ataupun sikit tapi tujuan perhiasan. Nah, kita buat sikit je. Maka dia kata dilarang juga, tapi dia tidak jadi haram, cuma dia makruh. Sebab tu bila orang tanya tuan-tuan, cincin suasa, para ulama berbeza pendapat. Kan? Para ulama berbeza pendapat. Sebahagian mengatakan haram, sebahagian mengatakan makruh, sebahagian mengatakan harus dan sebagainya atas alasan yang lebih kurang sama. Tak. Yang haram dia kata sebab cincin suasa itu dicampur dengan emas juga. Dia kata tak kira lah, dia kata. Tapi dengan sebab campur emas, maka dia kata haram juga. Ini bagi orang lelaki lah kan, bagi orang lelaki. Baik. Yang kedua dia kata, yang kata harus sebab apa? Dia kata sebab yang kata makruh sebab apa? Makruh macam tadilah. Kan? Sebab dia dicampurkan dan dia sebahagian dan dia dikira sebagai emas, cuma dia berubah nama lain. Yang kata harus sebab apa? Sebab dia kata itu tidak lagi dinamakan sebagai emas. Kita panggil dia suasa, tak ada orang panggil dia emas. Bila dia berubah kepada nama lain, hukum dia berasaskan kepada nama. Hukum bukan berasaskan kepada benda tu, tapi berasaskan kepada nama. Maka hukum dia berubah kerana nama dia berubah. Orang tak berdu faham tak ni? Maksud hukum berubah kerana nama berubah. Kalau saya test malam ni boleh tak? Saya bagi contoh yang kedua supaya tuan-tuan faham kan? Contoh yang kedua, apa dia? Nama berubah, hukum berubah. Contohnya macam najis. Kan? Najis. Najis boleh jual beli tak? Najis tak boleh jual beli. Najis tak boleh jual beli. Sebab apa? Sebab nama dia najis. Nama dia tai. Najis. Tapi kalau nama dia baja, boleh tak? Boleh. Sebab manfaat.
Sedangkan baja dengan tai itu lebih kurang. Dia 2 kali 5, 5 kali 2. Kan? Lainlah kecuali baja kimia lah, kecuali baja kimia. Sebab nama dia berubah, sifat dia berubah, kita dah campur dengan benda lain apa semua, walaupun dalam tu ada najis, tetapi hukum dia adalah harus. Sebab apa? Sebab nama dah berubah jadi benda lain dan dia ada manfaat padanya. Baik. Jadi muslimin muslimat itu contohlah lebih kurang supaya kita faham tentang tajuk ni. Baik. Dalil yang menunjukkan boleh menggunakan bekas yang disadur dengan perak yang banyak kerana keperluan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Asim Al-Ahwal yang bermata juling. Katanya, ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik. Nak cerita sikit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perhati, ustaz-ustaz bila dia baca nama macam ni kalau tuan-tuan perasan lah. Kan, kalau tuan-tuan perasan, ada ustaz baca Anas bin Malik. Kalau tuan-tuan perasan lah. Tapi saya rasa tuan-tuan tak perasan apa. Ikut ustaz je baca kat mana. Bari atas, bari bawah, bari depan, lantak ustaz lah kan. Tapi saya nak cerita kepada tuan-tuan. Sebab baru-baru ni ada orang duk petikai. Saya nak sebut kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, ada setengah ustaz dia baca Inda Anas bin Malik. Kan? Kalau perasan lah, Inda Anasi kan? Anas bin Malik. Ada ustaz, kalau tuan-tuan perasan, dia baca Inda Anas bin Malik. Dia melayukan benda tu. Baik. Nak tanya tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak jadi masalah, boleh, tak jadi masalah. Yang tu kita melayukan dia. Tak? Tuan-tuan faham kan? Kita melayukan dia. Pasal apa kita melayukan dia? Sebab kita orang Melayu ni bila nak sebut cara Arab ni dia payah. Dia payah. Jadi lidah kita tu, mulut, bibir kita tu dia payah nak sebut. Jadi bila kita payah nak sebut, kita sebut hak mudah. Bila kita sebut hak mudah, kita sebut Inda Anas bin Malik. Kita melayukan dia. Bunyi tu bunyi Arab. Bagi siapa yang tak faham Arab, dia kata, ustaz baca best. Sebab dia tak tahu apa-apa. Tapi bagi siapa mengaji kat USIM apa semua ni, dia dengar ustaz sebut Anas bin Malik, apa ustaz ni baca Anas bin Malik. Tapi nak ceritanya tuan-tuan sekalian, benda ni tak jadi masalah sebenarnya. Kita tak perlu nak gembar-gemburkan dia, tak payah kita nak condemn teruk-teruk, tak payah. Sebab benda ni benda yang sebab lidah kita ni kadang-kadang payah nak sebut, maka setengah ustaz dia suka sebut cara Melayu. Macam kita mengaji Fatihah. Kan? Tuan-tuan mengaji Fatihah. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan mengaji Fatihah, kalau tuan-tuan mengaji dengan guru hak betul tuan-tuan sekalian, tuan-tuan akan tengok ada ketikanya kalau tuan-tuan tengok ihdinas sirat, sa' tu kan, sa' tu disebut sin. Bimusaytir disebut sin. Sebab apa? Sebab kita orang Melayu ni ataupun bangsa lain yang bukan Arab, bila dia nak sebut dia payah dia nak sebut. Maka boleh kita baca ihdinas sirat. Tak batal semayang. Kita mengaji munyatul musalli ataupun minyatul musalli, dia kata tukar huruf jadi huruf lain, batal semayang. Kan? Batal semayang. Bila kita mengaji minyatul musalli, tok guru masa kita mengaji dulu dia kata batal semayang sebab tukar huruf. Batal semayang ni dia ada beberapa keadaan. Antaranya bacaan kita mengubah makna. Satu. Ataupun bacaan kita mengubah huruf. Bila mengubah huruf batal semayang. Masa kita mengaji minyatul musalli hari tu. Tapi bila kita mengaji betul-betul, kita akan tengok bahawa ada ketikanya hak sa' tu boleh jadi sin. Kan? Ihdinas sirah tu boleh baca. Ataupun sirah tu kita baca sin. Dengan bacaan sin. Itu dibolehkan. Sebab apa? Sebab orang macam kita tuan-tuan sekalian, dia nak sebut sa' tu payah. Cuma orang Tok Bedu setahu saya sa' tak jadi masalah. Kan orang Tok Bedu tak jadi masalah sa'. Tapi nak cerita kalau ada masalah, sebut sin pun betul juga. Kan? Sebut sin pun betul juga. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, dia kata bahawa inda Anas bin Malik ataupun inda Anas bin Malik, dia kata wa kana qadin sada'a, dia kata fasalsalahu bi fiddatin. Dia kata aku melihat periuk Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik, di sisi Anas bin Malik. Dia kata periuk tersebut telah pun pecah. Periuk tu pecah. Bila periuk tu pecah, dia kata
tampalan dia itu bifiddah, daripada perak. Dia kata, qala Anas pun kata, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadahi aktsara min kaza wa kaza. Dia kata, Anas berkata, aku telah memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bekas ini lebih daripada sekian-sekian kali. Dia nak cerita apa, tuan-tuan? Dia nak cerita bahawa benda hak pecah tapi tampal dengan fiddah boleh. Tampal dengan emas boleh. Dan hadis yang lain pun juga mengatakan bahawa boleh tampal dengan emas pun boleh. Bukan sekat perak, dengan emas pun boleh juga. Maknanya boleh. Boleh kita guna barang yang macam tu. Baik. Yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, yang ketiga ialah menggunakan bekas yang dibuat daripada bahan yang bernilai. Menggunakan bekas yang dibuat daripada bahan yang bernilai. Harus menggunakan bekas yang dibuat daripada bahan yang bernilai seperti almas. Almas ni apa dia? Sejenis batu bernilai yang sangat keras dan berkilau. Permata lu'lu', marjan dan lainnya. Ini kerana ketiadaan nas yang melarangnya, dan hukumnya adalah harus selagi tidak ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Maknanya, tuan-tuan sekalian, penulis kitab kita ni, Syekh Mustafa Khin, Syekh Mustafa Bura ni, dia mempunyai pendekatan yang berbeza. Pendekatan yang berbeza daripada Imam Ibn Hajar yang kita cerita tadi. Imam Ibn Hajar, cara dia ialah semua sekali. Kan? Tapi pendekatan Mustafa Bura, Syekh Mustafa Khin dan sebagainya, dia lebih kurang macam As-San'ani, macam sebagaimana Asy-Syaukani, yang mana dia kata selagi tak ada nas kata haram, tak haram. Selagi nas kata tidak haram, maka dia tidak haram. Itu antara cara mereka mengeluarkan pendapat. Baik. Dekat pukul 9. Sebelum kita pergi yang poin yang terakhir tu, bekas orang kafir. Tuan-tuan ada sebarang soalan? Ya. Apa dia? Gigi emas. Saya pun tak tahu gigi emas. Baik, tuan-tuan sekalian, wallahu a'lam, saya pun tak begitu pasti. Cuma sepanjang pengetahuan saya, gigi emas ni dia adalah termasuk dalam perkara yang kita guna. Perkara yang kita guna. Bila kita guna gigi emas, kalau tuan-tuan tengok kepada perbincangan kita tadi, yang pertama kita kata apa? Kalau nak ikut Imam Ibn Hajar, kan, Imam Ibn Hajar kata daripada nas ni yang larang minum, larang makan ni, dia adalah dalil kepada larang guna. Bila larang guna, mana larang mengambil. Larang guna, larang mengambil. Bukan sahaja bekas makanan dan minuman, bukan sahaja bekas wuduk, tapi semua benda larang untuk kita guna. Jadi kalau kita nak pakai kaedah yang dilakukan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, maka hukum dia adalah haram. Sebab nas sebut macam ni sahaja, tapi dia luaskan benda tu. Sebab dia kata perkataan yang digunakan melambangkan kepada guna. Jadi gigi emas tu guna tak? Kita guna. Kita guna. Kalau kita tak guna pun, sebagai perhiasan pun tak dibenarkan. Baik. Atas sebab apa? Sebab kesombongan. Kan, kesombongan. Tapi zaman kita sekarang, kalau orang tok bedu, dia pakai gigi emas lagu mana? Tu kira hebat orang baru pakai gigi emas. Wallahu a'lam, itu budaya mungkin berbeza, kan, budaya mungkin berbeza, tapi saya duk tengok zaman kita sekarang orang lebih kita kata proud, lebih bangga dengan gigi zaman sekarang. Kalau tuan tengok zaman sekarang, gigi palsu ni, dia punya canggih tu, dia akan bagi sama warna gigi tuan-tuan dengan gigi palsu. Dia akan bagi sama. Kalau gigi tuan-tuan kuning, gigi palsu tu pun dia akan kuning semacam. Kalau letak tu nampak sama. Kan? Nampak sama. Jadi kalau tuan-tuan pakai gigi palsu walaupun bukan gigi emas, kalau kita nak ambil illah macam tu, maknanya asalkan sombong saja hukum dia haram walaupun bukan gigi emas.
Walaupun bukan gigi emas. Kita duk cerita kat orang. Nak, hang tahu tak? Aku habis berapa ni buat gigi aku ni? Orang tak perasan pun gigi kita, gigi palsu orang tak perasan. Tapi dah kita kaya, kita nak cerita kat orang ni, habis 20,000 ni. Nak cerita kat orang habis 20,000. Nak habaq kata aku ni mampu. Hukum dia jadi apa tuan-tuan? Haram. Haram bukan sebab gigi palsu tu, haram sebab sombong. Haram sebab sombong. Jadi pendapat yang pertama, kalau kita ambil daripada Imam Ibn Hajar tadi, dia kata bahawa haram sebab masalah guna. Kalau tuan-tuan nak ambil As-San'ani dan tuan-tuan nak ambil cara yang disebut oleh Asy-Syaukani, dia kata benda tu hanya untuk minum dengan makan. Benda yang tak disebut dalam nas, maka itu dibenarkan guna. Wallahu a'lam. Tapi itu adalah sebahagian pendapat dan tuan-tuan boleh tengok dalam Fathul Bari, tuan-tuan boleh rujuk dalam Subulus Salam, tuan-tuan boleh rujuk dalam Nailul Autar oleh Asy-Syaukani. Di situ ada kesimpulan-kesimpulan yang imam-imam mujtahid ni buat. Sebab tu saya sering kali sebut kepada tuan-tuan bahawa kita bila kita belajar fiqh, kita jangan cepat melatah. Kan, kita jangan cepat melatah. Mungkin Ustaz A kata dia petik pendapat Fathul Bari kan oleh Imam Ibn Hajar, maka dia kata haram. Tiba-tiba datang Ustaz B pula, dia kata Ustaz tu mengaji tak habis tu. Dia pergi kata kat Ustaz tu, padahal dia baru jumpa dalam Nailul Autar, dia tak jumpa lagi dalam Fathul Bari. Ni masalah ni. Tu yang jadi duk bergaduh tu. Anak murid duk sokong ni Ustaz aku hak betul, hak ni pula kata Ustaz tu dia betul. Ni masalah. Padahal dua-dua mengaji tak habis. Ustaz A tak baca Asy-Syaukani, tak baca dalam Nailul Autar, yang Ustaz B tak baca dalam apa yang kita sebut Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar, menyebabkan masing-masing tuduh menuduh. Hak ni kata hak ni mengaji tak habis, hak ni tuduh hak ni mengaji tak habis. Padahal dua-dua mengaji tak habis. Tu masalah. Jadi kita bila tuan-tuan dengar ada khilaf, ada ustaz kata A, ada ustaz kata B, jangan cepat kata. Jangan cepat kata, duduk diam dulu, sabar sat. Rajin-rajin buka. Kan? Rajin-rajin rujuk, telefon ustaz, hantar mesej dan sebagainya. Bila kita tanya orang, jangan tanya seorang, tanya beberapa orang. Itu cara mengaji yang betul, tuan-tuan. Tuan-tuan tanya seorang, dia masalah. Tanya seorang masalah sebab dia mungkin tersilap. Kalau tuan-tuan tanya 2-3 orang, kemungkinan nak silap tu dia payah sikit. Tuan-tuan tanya 3 orang contoh ataupun 2 orang, tuan-tuan dapat jawapan yang sama, confirm betul Kemungkinan nak salah tu ada, tapi sikit lah, kecil. Tapi kalau tanya seorang, kalau dia silap, tuan-tuan silap. Dia sama sebagaimana tuan-tuan nak buat pembedahan, tuan-tuan nak buat rawatan kesihatan tak? Tuan-tuan berjumpa pakar dah ni, pakar dah. Saya, amalan keluarga saya sama, tuan-tuan. Kita jumpa pakar A kata lagu ni, sebelum kita kata ya, setuju dengan nasihat dia, kita jumpa pula pakar B. Tak? Jumpa pula pakar C. Kalau 3 orang ataupun 4 orang ataupun 2 orang ni kata serupa, baru kita proceed. Agama pun macam tu, tuan-tuan. Agama ni, tuan-tuan ada satu kemusykilan. Betul ke tak betul benda ni? Haram ke halal? Wajib ke sunat ke? Makruh ke haram? Tanya dekat 3-4 orang. Ramai tak apa, lagi ramai lagi bagus. Dan tuan-tuan compare kan pendapat tu. Itu cara yang selamat untuk mengelak daripada berlaku kesilapan. Ustaz ni sama, tuan-tuan, dia manusia, dia boleh silap. Tak ada ustaz yang tak silap. Tuan-tuan tunjuk kat saya boleh? Ada ustaz yang tak pernah silap? Tak ada. Sahabat pun silap. Kan? Sahabat pun silap. Sahabat kadang-kadang dia buat kesimpulan salah. Kan? Tuan-tuan mengaji bab manasikul hajj, tuan-tuan akan jumpa hadis yang sahabat kata boleh Nabi kahwin masa ihram. Tuan-tuan boleh jumpa hadis tu. Kita pun pening. Macam mana Nabi kahwin masa ihram? Padahal kita duk mengaji masa ihram itu haram. Haram kahwin. Pasal apa? Sebab kekeliruan di kalangan sahabat. Bila dia tengok Nabi bawa binatang korban, dia duk ingat ihram dah. Maka dia buat kesimpulan macam tu. Maka itu satu contoh macam mana sahabat Nabi pun dia tidak maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Boleh kita puas sikit ni? Boleh ke? Pukul 9. Sikit tuan-tuan.
Dia susah sikit tuan-tuan. Kalau terlebih sikit orang marah, awal sangat habis pun orang marah juga. Sikit satu je tuan-tuan. Yang keempat, menggunakan bekas orang kafir. Ini last sekali, menggunakan bekas orang kafir. Harus menggunakan bekas kepunyaan orang kafir sebagaimana hadis riwayat Bukhari daripada Abi Sa'labah. Daripada Abi Sa'labah. Ni bukan Sa'labah yang cerita tu. Ni Abu Sa'labah. Abu Sa'labah Al-Khushani. Abu Sa'labah ni dia ada cerita tuan-tuan. Sebenarnya banyak cerita malam ni tapi saya tak sempat nak cerita semua. Abu Sa'labah ni tuan-tuan sekalian, Abu Sa'labah Al-Khushani ni, kalau tuan-tuan tengok dalam Siyar Alam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi, dia kata ikhtilaf di kalangan para fuqaha tentang nama sebenar Abu Sa'labah ni. Nama dia pun di kalangan ulama pun khilaf, nama ayah dia pun dia orang pakat khilaf belaka. Tak tahu nama sebenar dia ni siapa dia. Nama sebenar tak tahu. Siapa yang biasa Abu Sa'labah ni dipanggil kunyah, kan? Betul tak? Dia je Kunyah. Orang Melayu panggil kunyah. Kunyah tu benda lain. Kunyah. Baik. Abu Sa'labah ni tuan-tuan, dia punya kunyah dia. Sebab kita ni macam Umar Khattab, kan? Umar Khattab apa ni? Abu Hafsah, Abu Hafsin, kan? Ayah kepada Hafsah. Abu Sa'labah ni makna anak dia tu Sa'labah. Dia ni sendiri ni ayah kepada Sa'labah. Jadi ulama berbeza pendapat. Nama sebenar dia apa, nama ayah dia apa ni, mereka berbeza pendapat. Tak apalah. Tapi dalam Qurtubi, dia kata Abu Sa'labah ni, Imam Qurtubi dia bawa satu riwayat yang Abu Sa'labah ni, dia pernah minta berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia nak minta supaya Allah Ta'ala tunjuk kat dia syaitan ni rupa macam mana. Abu Sa'labah. Siapa yang rajin boleh tengok dalam tafsir Imam Qurtubi. Baik. Agak-agak tuan-tuan, dia nampak tak? Agak nampak tak? Cerita ni macam kita dengar cerita kawan-kawan kita hak nampak jin, hak nampak setan tu. Lagu tu lah lebih kurang. Tuan-tuan biasa dengar tak? Ada kawan-kawan kita cerita dia kena tindih, dia hantu. Biasa dengar tak? Kan? Saya ada kawan yang selalu kena tindih. Jadi pergi kat surau sekolah, tengok-tengok dia duk pegang Quran, duk peluk Quran, letak Quran atas dada. Saya tanya dekat kawan saya tadi, pasal apa kau tidur kat surau, tak tidur kat bilik? Dia kata hantu tindih dia. Saya ingat dia bergurau. Kita duk gelak lah. Duk gelak. Ingat dia bergurau. Rupa-rupa sungguh. Dia duk cerita sungguh-sungguh ni. Rupa-rupanya dalam keluarga dia tu ada saka. Jadi saka ni duk cari tuan rumah hak baru, host hak baru. Jadi antara hak carinya kawan saya ni yang duk selalu kena. Saya pun tanya dia, saya pun dalam hati percaya tak percaya lah kan. Tapi kawan saya ni orang baik, budak baik. Sampai sekarang pun istiqamah, baik daripada zaman sekolah menengah sampai sekarang, minat agama. Dia engineer tapi perwatakan dia macam ustaz. Dia macam tu. Daripada kecil sampai ke tua ni tuan-tuan sekalian, istiqamah dengan agama. Saya tanya dia, betul ke enta nampak ni hantu? Apa ni jin yang tindih tu? Dia tu sungguh dia nampak. Mimpi kot? Aduh, kalau dia kata mimpi, aku tahu mimpi macam mana. Dia nampak sungguh. Saya tanya dia, nampak macam mana? Dia kata saka ni, dia kata bukan dia seorang nampak macam tu. Orang lain yang pernah saka duk cari ni memang nampak macam tu. Saya tanya dia macam mana? Dia kata kalau macam beruk besar, dia kata. Beruk besar. Ni orang pun pakai balik takut belaka ni. Dia kata beruk besar, dia kata. Beruk besar yang berbulu banyak tu, macam tu lah dia kata duk tindih aku, dia kata. Oh, macam tu. Wallahu alam, kita tak tahu. Kan cerita ni tuan nak percaya pun boleh, tak percaya pun tak. Dia tak melibatkan akidah apa. Itu tak jadi masalah. Jadi Abu Sa'labah ni, Imam Qurtubi dia bawa cerita ni. Sama juga cerita ni, tuan-tuan nak terima ke, tuan-tuan tak mau terima ke, tak jadi masalah. Dia bukan soal syariat. Baik. Bila masa Imam Qurtubi bawa riwayat ni, Imam Qurtubi bawa riwayat ni ketika Imam Qurtubi mentafsirkan surah An-Nas. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Masa ayat tu sampai ke ayat tu, Imam Qurtubi dia nak cerita. Yang kata waswas ni apa dia? Yang kata khannas ni apa dia? Kan? Maka dia pun bawa cerita Abu Sa'labah, riwayat daripada Abu Sa'labah,
dia kata dia pernah minta dengan Allah Ta'ala. Maksudnya dia pernah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tunjuk dekat dia. Yang kata setan ni, syaitan ni bentuk dia macam mana? Dia nak tengok. Dia kata Allah Ta'ala memakbulkan doa dia. Dia nampak syaitan tu macam mana. Tuan-tuan tahu syaitan yang Abu Sa'labah kata dia nampak ni macam mana? Tak tahu. Tuan-tuan belajar tafsir surah An-Nas, Ustaz tak pernah cerita ni. Tak pernah. Baik, kalau ikut Imam Qurtubi, dia kata Abu Sa'labah kata hak dia nampak ni, dia kata tangan ni, kaki ni banyak penuh. Tangan dengan kaki ni. Macam mana tu saya pun tak tahu. Macam mana? Okey, lagi tuan-tuan balik lukis pula. Tunjukkan ni. Mak belajar malam ni dengan ustaz jalan ni muka setan. Apa tunjuk? Itu hanya riwayat. Benda macam ni kita jangan ambil serius sangat. Lepas tu dia kata muka syaitan yang dia nampak tu, dia ada macam penutup mulut anjing. Tuan-tuan biasa tengok tak penutup mulut anjing tu? Biasa tengok kan? Siapa yang tak biasa tengok penutup mulut anjing? Siapa biasa tengok cerita orang putih? The Saw. Ada tengok? Ni semua kaki mengaji tak tengok cerita kot. Ustaz jalan ni tengok semua. The Saw 1, The Saw 2, The Saw 3, semua dia tengok. Kita tengok The Saw pas cerita apa yang jenis hak sadis, kejam-kejam semua ni. Thriller semua ni kan, cerita-cerita yang ni. Hak bunuh orang, duduk gegaji orang semua ni. Tuan-tuan tengok cerita tu. Kan hak jahat, yang jahat tu dia pakai penutup mulut tu. Tengok tak? Tuan-tuan semua tak tahu. Tanya fiqh tak tahu, tanya cerita pun tak tahu juga apa yang tuan-tuan tahu. Baik, melawak. Baik, jadi macam tu. Dia nampak benda macam tutup mulut anjing tu. Dia ada macam besi apa ni, macam getah apa semua tu yang tutup mulut anjing, takut anjing tu buka mulut ke gigit orang. Jadi riwayat daripada Abu Sa'labah, kalau ikut Qurtubi, dia kata yang syaitan yang dia nampak tu macam tu, dengan tangan kaki ni penuh ni. Kalau kita ada 4 kan, 2 tangan 2 kaki. Syaitan yang dia nampak ni penuh, tangan dengan kaki dia tu penuh, tumbuh daripada badan dia, dan muka dia tu dia ada benda tu. Wallahu a'lam, kita tak tahu cerita tu, dan benda tu bukanlah benda yang serius untuk kita ambil tahu. Baik, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata farsiluha wa kulu fiha, maka basuhlah, makanlah dengan dia. Ni hadis mana tuan-tuan? Hadis Bukhari daripada Abi Sa'labah. Jadi perintah basuh tu dengan makna sunat. Perintah basuh farsiluha. Dia fi'il amar ni, fi'lul amri ni tuan-tuan. Fi'lul amri tu bila tuan-tuan belajar bahasa Arab, fi'lul amri. Fi'il amar ni, perintah suruh ni, dia ada banyak makna. Kita duk biasa faham kalau suruh ni, fi'il amal ni, kita duk biasa faham suruh ni kena buatlah kan. Tapi bila dalam bahasa Arab, bila kita mengaji tafsir, kita mengaji hadis Nabi apa semua ni, fi'lul amri ni dia ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, fi'lul amri itu menunjukkan kepada wajib. Mesti buat. Satu, mesti buat. Yang kedua, suruhan itu, perintah itu, fi'lul amri itu mengisyaratkan kepada hukum sunat kan, hukum sunat. Nabi suruh, tapi kalau tak buat taklah berdosa. Maknanya sunat, mandub kan, mandub. Benda tu sunat, disukai kita buat dapat pahala. Yang ketiga, suruhan itu dia mungkin juga menunjukkan kepada keharusan, boleh buat. Suruh, Quran suruh, hadis Nabi suruh, tapi suruhan itu tidak menunjukkan wajib, tidak menunjukkan sunat, tetapi menunjukkan keharusan. Fantashiru fil ardi. Selepas malam Jumaat tu apa? Bertebaranlah kamu. Fantashiru. Fantashiru kan? Fantashiru fil ard. Fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu atas muka bumi. Fantashiru tu bertebaranlah kamu. Suruh bertebaranlah kamu. Baik, bertebaranlah kamu tu maksud dia apa?
Adakah wajib lepas sembahyang Jumaat kita mesti bertebaran? Adakah maksud dia sunat lepas sembahyang Jumaat kita bertebaran? Tak. Maksud dia harus. Boleh. Kita nak bertebar, nak pergi keluar cari rezeki pun boleh, ataupun kita nak balik dekat ke rumah, nak sambung tidur pun boleh. Tak jadi masalah. Kan? Tak jadi masalah. Jadi, bila kita belajar nas ni tuan-tuan sekalian, kalau suruh tu, tuan-tuan jangan cepat buat kesimpulan bahawa ianya adalah wajib, ataupun buat kesimpulan dia adalah sunat. Kena tengok tafsir, kena tengok syarah hadis, dan kita tengok bagaimana para ulama dia buat kesimpulan. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan? 9:10. Tak ada. Jadi mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.